Ya, bersama dengan kita pada pagi ini untuk membicarakan mengenai dengan Minggu Teknologi Digital AITI dan untuk MYCE 2022 ini ya. Kita akan bersama wawancara setelah pun kita jemput ke studio pada pagi ini Puan Hajah Ismawati binti Haji Ismail, Pengurus Kanan Unit Perhubungan Korporat AITI. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabarnya Puan? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi hadir ke Rampai Pagi untuk menyerikan lagi rancangan Rampai Pagi untuk kali ini, Puan. Terima kasih. Jadi, untuk pertama kalinya ni, Puan, sebenarnya kita ni ingin mengetahui mengenai dengan peranan dan penglibatan AITI bagi Minggu Teknologi Digital MYCE 2022 ini. Jadi, silakan Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi Radio Television Brunei kerana sudi menjemput AITI untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai dengan penglibatan AITI di dalam Minggu Teknologi Digital ini, iaitu di MYCE. Dan AITI kurang lebih bahagian dalam minggu ini dari 8 hari bulan hingga 11 Jun bertempat di ruang legar Central Concourse actually ya. So jadinya ianya untuk melibatkan orang ramai actually untuk memberikan kesedaran tentang peranan dan tanggungjawab AITI dan juga aktiviti dan program-program yang sedang dijalankan dan mengetengahkan juga program-program yang menyokong perubahan transformasi dalam industri sebenarnya. Jadinya di MICE nanti, di MYCE nanti akan diadakan pavilion AITI, Brunei Content Festival. AITI juga menjadi ketua bersama untuk persidangan iaitu conference dan ketua bersama untuk Bikta Alumni, serta AITI juga mengadakan aktiviti sampingan iaitu seminar bagi memperingati Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia WISD 2022 dan kelas Code for Fun dan kelas digital untuk warga emas. Ya. Jadi pelbagai aktiviti yang akan diadakan oleh ada banyak AITI sebenarnya bagi MYCE ini. Memang pelbagai variasi aktiviti ni Puan yang akan dianjurkan bersempena dengan perancangan ini event ini nanti. Jadi mungkin boleh Puan terangkan lebih sedikit lagi Puan mengenai dengan berkenaan dengan setiap aktiviti yang telah Puan terangkan tadi, berserta dengan sebenarnya bila ianya akan diadakan dan di mana sebenarnya aktiviti tersebut akan diadakan ni Puan. Ya, sebenarnya aktiviti tersebut bukan saja tertumpu di pavilion AITI ia juga berada di ada bilik-bilik tertentu juga. Jadinya baiklah, mula-mulanya di pavilion AITI sendiri ada konsultasi tech clinic. Jadinya untuk tech clinic ini AITI menjemput para perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk memberikan mereka khidmat nasihat teknikal yang diadakan oleh pakar pendigitalan yang dilantik, iaitu penggunaan teknologi digital dalam perniagaan mereka. Jadinya dalam konsultasi ini mereka akan dapat pandangan daripada experts in the industry dari segi mana bisnes mereka itu akan dapat didigitalkan, digitalized. Okay, so ada slot-slotnya, ada pagi dan petang. Jadi bagi mereka yang berminat, bolehlah mengunjungi website techclinic.aiti.gov.bn ataupun bagi sebarang pertanyaan mengenainya techclinic.aiti.gov.bn. Ada juga di sana pameran 5G, teknologi 5G. Jadinya para pengunjung akan dapat mengalami immersive aplikasi di mana virtual reality goggles dan chair akan memberikan pengunjung itu nyorang rasa simulation kalau kita sudah pernah merasa. So they can do that at our booth juga. Selain daripada itu, ada juga terdapat yang kami panggil untuk human resource capacity development, itu pembangunan tenaga manusia. Di sini kami akan menerangkan mengenai dengan program baru coding.bn.
Jadi Coding.bn ini artinya program 6 bulan sebenarnya untuk mereka yang mencari pekerjaan. Mereka ini graduan ICT yang mempunyai Higher National Diploma qualification. They just graduated so mereka akan dapat mengikuti if they are eligible 3 bulan kursus mengenai dengan ICT dan juga 3 bulan mentorship, iaitu di company ataupun syarikat-syarikat yang ikut serta hosting company. So they will be able to learn, belajar dan juga bekerja at the same time. So it give them a very good enhancement ataupun orang punya qualification and pengalaman itu akan dapat memberikan mereka lebih employable, dapat mencari kerjaan dengan lebih baik. Sampai itu juga ada kursus digital upskilling program di mana ianya adalah untuk memberikan kursus-kursus bagi mereka yang berminat untuk mendapatkan pensijilan industri profesional. And then the third one, yang ketiga yang ingin kami ketengahkan ialah Brunei ICT Industry Competency Program, iaitu BIICF, yang merupakan piawaian kebangsaan untuk sektor ICT. Jadinya piawaian ini, this framework is actually untuk mengetahui ICT job roles, kompetensi dorang, and then training yang perlu mereka ambil untuk nyorang ICT career roadmap dorang. Okey, di samping itu di Pavilion AITA juga akan mengetengahkan pendigitalan industri digitalization, di mana ada skim penjana iaitu juga untuk MSME skim penjana ini untuk it's a funding actually-nya subsidi for them to nyorang deploy dan adopt ICT ataupun digitalization dalam mereka punya bisnes lah. Okey, di samping itu kami juga akan menampilkan pilot Aquaform Pintar, Smart Aquaform, di mana kami akan menunjukkan bagaimana data analytics menolong Aquaform yang kami sedang laksanakan masa ini lah bagaimana data analytics menolong Aquaform ini untuk memastikan Aquaform itu nyorang sustainable, quality yang produce is very good quality for the Aquaform punya produce itu. Sampai itu banyak ada cashless society juga, which means that you don't have to go to the ke laundromat ataupun ke grocery, pakai kad saja, tak payah ada cash. So itulah satu lagi Nadi.bn, iaitu platform perkongsian data sharing platform. This one baru, jadinya macam kalau ada data kan, kita ni dapat mengetahui lebih. It's to do with more data analytics and its benefits actually. How data analytics can help kita ni make a informed decision lah. Ya, okay. Di samping itu ada perkhidmatan pelanggan AITI, ada juga peluang pekerjaan di AITI, and then juga kaji selidik lah yang akan dilaksanakan di Pavilion AITI itu. Dan itu adalah yang diadakan di Pavilion AITI. Tetapi sebenarnya ada lagi yang lainnya yang mungkin boleh Puan terangkan lebih lanjut lagi. Okay, selain itu sebenarnya ada Brunei Content Festival yang diadakan di Perpaduan Hall dari 9 hingga 10 Jun, dan ianya akan mempamerkan Brunei Content Festival ini the production houses yang melibatkan diri dalam pengeluaran konten ataupun pengisian di negara Brunei Darussalam dari sektor broadcasting dan juga daripada international higher learning, jadinya tertiary level schools, UBD yang ada juga mengeluarkan content. Bagi Content Festival ini, Brunei Content Festival ini ialah jelung-jelung kali diadakan, pertama kali sebenarnya, dan ada 15 kategori yang dipertandingkan, dan ianya sudah dibukakan dan sudah ditutup dari bulan Mei yang lalu. Dan judging ataupun penghakimannya sudah dilakukan kemarin di AITI. Jadinya bagi penganugerahan
pemenang akan diadakan pada 10 hari bulan di Terindak di sini lah tu, malam anugerah Brunei Content Festival itu nanti, dan ianya ialah dengan kerjasama Progressive Media dan RTVigo. Ya. Dan itu adalah sebelah sedikit mengenai dengan Brunei Content Festival, dan ia punya pameran akan diadakan di MYCE 2022 ini bertempat di Dewan Perpaduan. Jadi mungkin boleh diketahui ni, tadi ada Puan mengetengahkan mengenai dengan ada coding, kelas code for fun dan sebagainya. Jadi ingin kita mengetahui dengan lebih lanjut aktiviti-aktiviti sampingan yang akan diadakan. Okay, bagi aktiviti sampingan, side activities that we have, satu ialah kelas code for fun. Kelas Code for Fun ini ialah untuk students dalam tahun 7 dan 8, di mana mereka akan mempelajari mengenai coding dengan interaktif. Jadinya mereka menggunakan microbit device, iaitu ada 3 tu. Ada microbit watch kit, thinker kit sama robotic kit. Jadinya mereka akan dapat menggunakan microbit ini untuk mencipta jam, watch kits, thinker, barang-barang yang apa saja sebenarnya, dan juga robotik, iaitu robot. Keduanya ada kelas digital asas untuk warga emas. Untuk digital kelas ini ialah untuk warga emas yang berdaftar di dalam pusat kegiatan warga emas JAPIM lah tu. Jadinya mereka akan mempelajari serba sedikit mengenai dengan cara-cara menggunakan mobile untuk pembayaran, online banking, online activities actually, macam Blue Health, even orang macam mana menggunakan email. Cuma itulah, and then apa-apa yang perlu untuk mereka gunakan dalam daily lives diorang untuk menyenangkan kehidupan mereka sendiri. Sesuatu yang rasanya memang berguna pada masa ni lah, Puan. Jadi Puan, disebabkan oleh kesetukan masa, Puan, rasanya kita telah sampai ke penghujung wawancara hari ini. Untuk soalan terakhir ni, Puan, mungkin Puan boleh kongsikan apakah sebenarnya saranan daripada pihak Puan untuk orang ramai yang mungkin ingin mengunjungi Pavilion AITI untuk event ini, Puan. Silakan. Okey, alhamdulillah, dalam kesempatan ini juga saya ingin memberi saranan sedikitlah untuk berkunjunglah ke Pavilion AITI untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang sudah diaturkan seperti kuis, kerja selidik, dan juga mengalami dengan aplikasi immersive, as I said just now, mengenai 5G itu. Dan di samping itu juga mereka akan dapat memenangilah tokens, kami ada coffee stall pop up actually juga. Kalau siapa yang mengisi kerja selidik kami akan dapat voucher untuk menikmati coffee di sana. Jadinya silalah ke Pavilion AITI dan juga mengikuti aktiviti yang sudah dianjurkan. Jangan lupa 8 hingga 11 Jun di ICC dari 9 hingga 5 petang. Jumpa habis kita di sana, insyaAllah. Jumpa habis kita di sana. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Puan Hajah Ismawati binti Haji Ismail kerana sudi hadir ke Rampai Pagi untuk membicarakan mengenai dengan Minggu Teknologi Digital AITI ini. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Wawancara MYCE berikutnya, MYCE Mid-Year Conference and Exhibition tahun 2022 dengan temanya pada kali ini, ada penonton, Minggu Teknologi Digital. Kita akan bersama dengan berbincangkan mengenai dengan persidangan ataupun seminar yang dianjurkan oleh Dynamic Technologies, dan kita juga berbesar hati di Rampai Pagi kita mempunyai 2 tetamu yang telah pun kita undang untuk bersama-sama membincangkan mengenai dengan perkara ini. Apa kata kita terus saja sapa kedua-duanya? Ya, bersama dengan kita pada pagi ini Tuan Muhammad Faizal bin Haji Yahya, Ketua Komunikasi dan Pemasaran Korporat, dan juga Tuan Albert Wong, Pengurus Pembangunan dan Perniagaan dari Dynamic Technologies. Assalamualaikum dan selamat datang kita ucapkan ke Rampai Pagi. Salam sejahtera. Sejahtera. Apa kabarnya untuk kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. Baik, terima kasih kerana sudi menyerikan Rampai Pagi. Jadi untuk kedua-duanya, untuk Tuan mungkin boleh dimulakan dengan Tuan Faizal barangkali. Untuk mukadimah ni Tuan, kami ingin mengetahui di Rampai Pagi, mungkin Tuan Faizal boleh terangkan mengenai dengan peranan ataupun penglibatan agensi pihak Tuan Dynamic Technologies untuk pada kali ini Brunei MYCE 2022 secara ringkas. Silakan Tuan. Terima kasih.
Terlebih dahulu saya mewakili Dynamic Technologies ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sekali lagi menjemput Dynamic Technologies untuk menyertai Brunei Media Conference Exhibition pada tahun ini. Jadi pada tahun ini Dynamic Technologies sekali lagi akan mempamerkan produk dan services kami seperti perkhidmatan ICT Consultancy, perkhidmatan pelaksanaan sistem, yakni sistem implementation, perkhidmatan change management, perkhidmatan data analytics dan dua produk kami iaitu yang pertama e-board digital audio tour dan sistem perakuntan cendana. Sistem perakuntan cendana ini an accounting solution untuk perkhidmatan mikro, kecil dan sederhana. Selain itu, Dynamic Technologies juga akan mempamerkan program corporate social responsibilities yang kami ada. Seperti yang pertama, Goals for Education. Goals for Education ini hasil kerjasama Dynamic Technologies dan Progressive untuk mengendalikan kempen sumbangan yang bermatlamat untuk menyokong inisiatif-inisiatif pembelajaran dalam talian dan pelajar-pelajar yang memerlukan ICT devices lah macam laptop, komputer. Hasil dari kempen sumbangan berkenaan digunakan untuk membeli devices yang saya cakapkan tadi seperti laptop dan tablets. So far, sebab sedikit on Goals for Education ni so far kami dapat mengutip dari public dan sponsorship dalam 49,000 semuanya. 78 devices kami dermakan ke Kementerian Pendidikan, 20 devices ke Youth Development Center dan 7 devices untuk free tuition initiative yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Mangkubau. And then another corporate social responsibility yang kami pamerkan, Dynamic Pledge. Dynamic Pledge ini program amal di mana sumbangan diagregasikan kepada 7 pertubuhan amal, iaitu Semata, Pusat Ehsan, Yaska, MKM, Able, Scott dan termasuk juga Goals for Education. Ini Dynamic Pledge ini unik sikit ni. Semua sumbangan dalam bentuk kewangan dari kempen ini akan ditanggung oleh Dynamic Technology sendiri. Sekali jadinya orang publik cuma hanya perlu membuat pledge itulah melalui ada nanti kami sediakan macam QR code. QR code itu diorang scan, masukkan details diorang and the unique code yang kami sediakan. Jadi satu pledge dari orang ramai equivalent to RM1. So orang ramai boleh memilih yang persatuan mana yang macam close to their heart lah. Cuma tu. Tapi ditanggung oleh pihak Dynamic Technologies. Jadi itulah jadi mungkin diteruskan lagi mengenai dengan jadi Dynamic Pledge. Dynamic Pledge dan juga Goals for Education. Dan itulah yang diterangkan sedikit oleh Tuan Faizal mengenai dengan penglibatan AI, penglibatan Dynamic Technologies di dalam MYCE 2022 ini. Seterusnya Tuan Albert mungkin boleh diketahui dengan serba sedikit ni mengenai dengan bilakah ianya diadakan penglibatan Dynamic Technologies di dalam MYCE 2022 ini. Silakan. Terima kasih Puan. Sebenarnya yang penglibatan Dynamic Technologies dalam MYCE 2022 ni sepanjang minggu Digitech itulah dari 8 sehinggalah 11 Jun. Tapi yang acara kami yang khusus dalam persidangan dan seminar adalah pada 10 Jun. Jadi ini berlangsung dari 8 Jun dan juga 10 Jun mengenai dengan seminar yang disampaikan. Dan mungkin boleh diketahui mengenai dengan tujuan ataupun objektif persidangan dan seminar ini diadakan. Dynamic Technology sebenarnya mendukung inisiatif MYCE dalam dua acara khusus iaitu persidangan From Survive to Thrive, What's Next for Your Digital Transformation dan juga
Banking on Low Code Technical Roundtable for Financial Services. Kedua-duanya sebenarnya pada 10 Jun, satu pagi, satu petang lah tu. Tujuannya, acara pertama untuk mengetengah dan membincangkan isu-isu, iktibar-iktibar dan juga ikhtiar untuk usaha digitalisasi ataupun digitalization dalam norma baru selepas pandemik ni. Keduanya lebih teknikal. Objektifnya untuk memberi ruang suara untuk wakil-wakil industri kewangan tempatan berbincang tentang keutamaan teknikal mereka dalam usaha digitalization ini dan juga memperkenalkan teknologi low code application development. Jadi Tuan Albert ada mengongsikan tadi antara objektif yang ingin dicapai, ya, khususnya daripada pihak Dynamic Technologies. Mungkin dari sana tadi boleh pergi ke soalan berikutnya, ya. Apakah mungkin boleh diterangkan pada penonton hari ini di antara topik-topik sebenarnya, topik-topik yang akan disajikan kepada pengunjung nanti, dan juga siapakah sebenarnya yang pun diundang untuk membentangkan topik-topik ini? Silakan. Terima kasih Tuan. Sebenarnya yang fokus panel perbincangan From Survive to Thrive ini fokusnya adalah keberkesanan pengoperasian, pengalaman pekerja, dan yang penting awal ni is engagement dengan pelanggan ataupun rakyat melalui sistem teknologi. Panel ini akan diadakan secara informal chat macam inilah, di mana para hadirin boleh berinteraksi terus dengan para pembentang khas dari Dynamic Technologies. Dalam acara kedua yang Banking on Low Code itu, persidangan teknikal lebih eksklusif untuk para undangan dari industri dan syarikat kewangan tempatan dan juga pembentang khas dari OutSystems, yakni rakan niaga Dynamic Technologies yang didatangkan khas dari Singapura, Malaysia dan juga Filipina. Itu dia. Dan ada dua tadi pembentangannya, iaitu From Survive to Thrive, What's Next for Your Digital Transformation pada 8 Jun bagi yang berminat, dan juga Banking on Low Code Technical Roundtable for Financial Services, yang memang ada kena mengenainya dengan teknologi dan juga financing ni juga. Yang kedua ini. Jadi kepada audiens yang berminat bolehlah menghadiri ke ICC nanti. Dan bagi yang berminat ni mungkin bagaimana caranya untuk mendapatkan maklumat lanjut ni? Kedua-dua acara ni dibuka untuk orang awam. Boleh disertai secara fizikal di ICC ataupun secara maya melalui IG live kami, The Dynamic Technologies. Maklumat lanjut dan borang pendaftaran online boleh didapati dari saluran media sosial MOCE ataupun Dynamic Technologies juga. Terima kasih. Baiklah, disebabkan oleh keterhatan masa kita ni telah pun sampai ke penghujung wawancara. Mungkin soalan terakhir boleh diajukan kepada Tuan Faizul. Tuan Faizul, mungkin boleh dikongsikan harapan daripada Dynamic Technologies di atas penganjuran ini, Tuan Faizul. Silakan. Terima kasih. Kami berharap melalui penglibatan dan sokongan aktif dalam acara-acara kami ini nanti dapat lagi menyemarakkan lagi semangat usaha untuk pembangunan masyarakat kita ni dalam digital transformation, agar dapat kita ni sama-sama berjaya menuju ke arah wawasan 2035 dan smart nation. Itu dia. Memang di dalam perkembangan masa ini, digitalisasi dan teknologi ini memang mempunyai kesinambungan kepentingan di dalam kehidupan kita ini. Jadi dapat kita ni pelajari bersama melalui MYCE 2022 ini, dan bersama dengan kita juga adalah Dynamic Technologies. Betul. Baiklah, daripada Rampai Pagi, Tuan Albert dan juga Tuan Faizul, kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyerikan Rampai Pagi untuk edisinya untuk kali ini. Terima kasih. Terima kasih.